Nama saya Beatrice Niraja Ricol. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan kesan viral terhadap masyarakat Malaysia, latar belakang kajian serta objektif kajian. Kemajuan rangkaian internet yang sentiasa membangun di Malaysia menampakkan impak positif dalam jangka masa pendek dan masa panjang. Istilah viral boleh dikaitkan dengan sesuatu yang membabitkan penyebaran maklumat dan perkongsian cerita ataupun pendapat mengenai apa sahaja perkara yang dihasilkan oleh seseorang dan disebarkan menerusi media sosial, sehinggalah hal itu dikongsi secara berterusan. Penggunaan internet adalah medium popular dan sering menjadi pilihan masyarakat bagi aktiviti penyebaran isu atau perkara. Secara tidak langsung, viral yang terkini lebih mudah untuk dikongsi dan bersifat lebih menyeluruh capaiannya kepada umum. Maka, tidak heranlah mengapa sesuatu viral itu boleh tersebar dengan cepat dan meluas. Di samping itu, penyebaran viral juga tiada elemen spesifikasi serta tiada limitasi apabila sudah dikongsi di laman sosial. Bukan sahaja dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk bergambar dan video grafik. Kadangkala, kandungan viral itu sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh akal fikiran. Ada yang berpendapat viral penting dalam perkongsian maklumat berguna mengenai sesuatu perkara. Malah, jika dilihat dari sudut positif, ia secara tidak langsung dapat mencungkil bakat kreatif dalam diri selain memupuk penghasilan karya seni yang unik. Namun, ada sesetengah pihak beranggapan si pelaku viral hanya mahukan publicity dan perhatian semata-mata. Lebih teruk lagi, kebarangkalian bahawa penyebaran viral itu adalah kurang tepat, sekaligus berpotensi merosakkan reputasi seseorang maupun organisasi. Justru, laman blog dan media sosial dijadikan medan utama bermatlamat mengaibkan individu lain demi kepentingan tertentu. Tuntasnya, baik atau buruk virus ini bergantung kepada kematangan seseorang pengguna internet dalam memberi dan menerima sesuatu kandungan viral itu. Kajian yang akan dilaksanakan adalah berkaitan tentang isu viral yang kini semakin hangat dikatakan oleh masyarakat. Dalam kajian ini, akan melihat lebih terperinci terhadap isu viral, terutamanya dalam kelompok masyarakat di Malaysia. Isu viral ini akan dilihat dari sudut positif dan negatif, kerana kesan terhadap masyarakat amat diutamakan dalam kajian ini. Justru pada kajian kali ini akan lebih mengutamakan kesan viral kepada masyarakat agar dapat diselidik dan diketahui dengan lebih terperinci. Hal ini bertujuan untuk mengetahui impak terhadap masyarakat berkaitan dengan isu viral. Impak positif dan negatif akan diambil kira dalam kajian ini. Terdapat 3 objektif kajian yang dibincangkan dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti kesan viral dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor berlakunya viral. Dan yang ketiga, usaha untuk membendung viral yang berunsur negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lija binti Jimbang, pemegang nombor metrik D2019108762 Saya akan menerangkan kesan viral dari segi kebaikan. Yang pertama, kita dapat mengetahui isu-isu semasa yang sedang berlaku di dalam dan juga luar negara. Media massa seperti televisyen, radio, dan internet mampu meningkatkan kesedaran kepada khalayak mengenai isu-isu semasa yang sedang berlaku. Kebaikan yang kedua adalah membantu masyarakat dalam menjana pendapatan. Penggunaan media massa kini semakin meluas, di mana terdapat pelbagai produk yang boleh dijual melalui pengiklanan media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Justru, ia merupakan satu penarikan pelanggan terhadap sesuatu produk yang dijual secara atas talian. Kebaikan yang ketiga ialah membolehkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan juga kemahiran baru. Dalam konteks ini, kesan viral melalui media massa ini mampu untuk mengubah pemikiran serta persepsi masyarakat tentang suatu perkara. Selain itu, ia juga membantu masyarakat untuk mempelajari sesuatu ilmu atau mendapat pengetahuan yang baru bagi sesuatu perkara. Kesan viral juga mempunyai keburukan yang tersendiri, antaranya mewujudkan perasaan negatif dalam kalangan masyarakat. Seluruh masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak, menerima impak yang besar secara khususnya. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan sumber teknologi moden seperti
media massa, khususnya internet dan juga televisyen yang merupakan ejen sosial yang amat berpengaruh dalam kehidupan kanak-kanak dan juga remaja. Antara faktor berlakunya kesan viral adalah disebabkan penggunaan media massa dan juga kecanggihan teknologi maklumat. Masyarakat kini hidup di alam arus pemodenan, maka setiap maklumat yang ingin didapati hanyalah di hujung jari sahaja. Faktor yang kedua, kesan viral ialah untuk menjana pendapatan. Hal ini kerana terdapat ramai masyarakat yang ingin menceburi bidang perniagaan secara atas talian kerana ianya membantu dalam memperolehi pendapatan yang lumayan dalam menampung hidup sebuah keluarga. Oleh itu, aplikasi e-dagang seperti Shopee, Lazada dan juga Zalora merupakan aplikasi untuk masyarakat yang gemar untuk melakukan aktiviti jual beli secara atas talian. Membuat aduan tentang kandungan viral yang tidak mengandungi unsur faedah merupakan antara usaha bagi membendung budaya viral ini yang ada unsur negatif. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 mempunyai peruntukan utama yang membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil ke atas aduan yang berkaitan. Usaha kedua dalam membendung budaya viral ialah tidak menyebarkan berita atau perkara yang tidak sahih. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memandang serius penyebaran berita-berita palsu di media sosial dan ingin mengingatkan para pengguna untuk tidak menyebarkan sebarang berita yang belum ditentukan kesahihannya oleh pihak mereka. Secara keseluruhannya, kesan viral yang berlaku di negara Malaysia mempunyai pro dan kontranya. Sebagai pengguna yang bijak, kita haruslah sentiasa faham akan kebaikan dan juga keburukan suatu perkara itu dan mempunyai langkah-langkah yang teratur agar sentiasa dapat mencegah dan membendungnya.